Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang saya amat hormati, menjelang pilihan raya umum ke-16 yang mungkin diadakan lebih kurang 3 tahun lagi. Di samping kerajaan perpaduan kerajaan Madani hari ini, pimpinan Anwar, PH dan BN yang ada cakap semakin kukuh, ada yang cakap tidak akan bertahan, dan sebagainya. Sudah pasti Anwar sebagai Perdana Menteri telah pernah menerima kecaman, dimaki oleh pembangkang ataupun musuh politiknya, dan macam-macam lah. Mereka kata Anwar tak bagus lah. Jadi, berkaitan dengan kerajaan PHBN, kerjasama PHBN, sama ada diteruskan ataupun tidak, BN tidak lagi mahu menyokong PH ataupun mahu teruskan kerjasama, itu kita akan tahu pada PRU 16 nanti. Tapi saudara-saudara, ini satu kenyataan Zahid, satu pengakuan Zahid yang terkini, yang mengejutkan. BN jangan tendang bola dalam gol sendiri, macam PRU lepas, kata Zahid. Pengerusi BN Ahmad Zahid menggesa pemimpin BN supaya memperkukuh struktur dalaman parti bagi menghadapi pilihan raya akan datang dengan semangat berpasukan. Ini katanya termasuk mendekati rakyat dan memahami aspirasi generasi muda, pemerkasaan teknologi dan media sosial. Permasalahan timbul dalam PRU 14 dan PRU 15 ialah ramai pemain sepatutnya ada semangat sepasukan tetapi tendang bola dalam gol sendiri, akhirnya kecundang. Hakikatnya kita mesti berperanan di posisi masing-masing sebagai pemain dalam pasukan bola agar kemenangan memihak kepada kita. Pasukan BN jangan tendang bola ke dalam gol sendiri. Saudara-saudara, itu kenyataan Zahid. Kenyataan Zahid mungkin menjadi persoalan, adakah ini memberi green light terhadap kerjasama bersama PH, ataupun ini mungkin satu kenyataan Zahid yang mungkin Zahid mempunyai cita-cita untuk menjadi parti yang dominan lagi, menjadi parti tunggal, gabungan yang tunggal, menjadi pemimpin ataupun gabungan ataupun parti tunggal yang memimpin negara pada masa akan datang. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, Ahmad Zahid berkata, kerajaan perpaduan berpeluang untuk terus mengekalkan kemenangan pada PRU 16 jika aspek kesetiaan pada parti dan usaha menyantuni rakyat terus diberikan keutamaan. Dia berkata demikian sebagai mengulas kenyataan PM Anwar yang menyatakan keyakinan kerajaan perpaduan mempunyai kelebihan untuk menang jika PRU diadakan dalam tempoh terdekat. Jadi saudara-saudara, Zahid dah cakap, Anwar pun dah keluar kenyataan. Zahid berkata, PM Anwar yang menyatakan keyakinan kerajaan perpaduan mempunyai kelebihan untuk menang jika PRU diadakan dalam tempoh terdekat. Jadi saudara-saudara, nak cakap UMNO ataupun BN keluar kerajaan, belum lagi. Nak cakap UMNO BN nak gabung dengan PN untuk tubuhkan kerajaan, rasanya jawapan dia setakat ini adalah tidak. Saudara-saudara, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, yang tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Bagaimana komen dan pandangan Anda setakat ini untuk pimpinan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Selepas 2 tahun memegang jawatan PM, selepas 2 tahun PHBN, kerajaan perpaduan ditubuhkan, sudah pasti ada kecaman, kritikan diterima Anwar. Tapi apa kurangnya pujian untuk Anwar?
Nah, saudara-saudara, terdapat satu tulisan yang berkata, wajah sebenar Anwar sebelum dan selepas jadi PM. Adakah di sini terdapat input berkaitan dengan kelemahan Anwar sebagai PM, ataupun mungkin apa yang pernah dilakukan Anwar sebelum dan selepas menjadi Perdana Menteri? Saudara-saudara, Malaysia kini dedah wajah sebenar Anwar sebelum dan selepas jadi PM. Perkongsian daripada Syabuddin Husin. Seorang pembantu kepada Anwar cuba menepis kritikan bahawa PM tidak menyuarakan sebarang kebimbangan tentang pendakwaan terhadap ahli politik selepas PRU 2018. Ini selepas PM berkata, beberapa kes dalam tempoh tersebut dibuat secara tergesa-gesa, cacat dan bermotifkan dendam politik. Setiausaha politik kepada PM, Kamil Munim, berkata, Anwar pada minggu pertama PH memenangi PRU mengingatkan agar tidak membalas dendam terhadap Najib, serta pendakwaan terhadapnya perlu mengikuti proses sewajarnya. Namun, Semakan Malaysia kini, dari Mei 2018 sehingga November 2022, mendapati bahawa lain daripada peringatan itu, Anwar tidak menyuarakan kebimbangan mengenai tuduhan yang dikenakan terhadap ahli politik itu. Pada Mei 2018, 2 hari selepas kenyataan awalnya, mengingatkan jangan berdendam kepada Najib, pemimpin PKR itu memberi jaminan bahawa siasatan terhadap bekas PM itu dijalankan dengan adil. Kemenangan besar rakyat Malaysia apabila Najib disabitkan oleh Mahkamah Tinggi dalam kes SRC International pada 28 Julai 2020, Anwar dalam kenyataan bersama menyifatkan sebagai kemenangan besar. Proses pengadilan ini pasti tidak akan bermula sekiranya rakyat tidak bangkit untuk memberi kemenangan kepada PH dan mengalahkan BN pada PRU 14. Anwar mengulangi pendirian ini apabila Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan bersalah terhadap Najib. Berubah selepas jadi PM, pandangan Anwar mengenai kes terhadap ahli politik selepas PRU 14 bagaimanapun dilihat berubah selepas dia menjadi PM. Dalam satu perbincangan dengan Milken Institute di Singapura pada September 2023, PM berkata tuduhan terhadap Ahmad Zahid yang merupakan timbalan Perdana Menteri adalah meragukan dan tidak dijalankan secara profesional, sambil menyatakan ia bermotif politik. Dia mendakwa ini kerana tuduhan itu dibuat beberapa hari selepas Dr. Mahathir dilaporkan mengugut Zahid untuk membubarkan UMNO atau menghadapi pendakwaan. Anwar berkata, dia mempunyai pandangan tersendiri mengenai kes Rosmah, tetapi tidak mendedahkannya. Anwar berkata, ketika mengulas kritikan terhadap susulan pembebasan Rosmah daripada 12 tuduhan pengubahan wang haram dan 5 tuduhan gagal mengisytiharkan pendapatan LHDN. Rosmah yang merupakan isteri Najib sebelum ini disabitkan kesalahan dalam satu lagi kes rasuah melibatkan projek tenaga solar. Dia sedang merayu terhadap sabitan tersebut. Dia juga menegaskan bahawa pihak pendakwaan sedang merayu terhadap pembebasan Rosmah. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda?